Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan supaya pihak berkenaan menjadikan pendidikan agama dan dakwah sebagai keutamaan, bukannya sebagai rutin semata-mata. Tegas Baginda, pendidikan agama dan dakwah memerlukan penumpuan serius untuk sentiasa diperkemas dan diperkasa. Kebawah Duli Maha Mulia bertitah pada majlis sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat negara pagi tadi. Menyentuh mengenai iman, Baginda bertitah iman berperanan sebagai penentu kepada kedudukan umat Islam di sisi Allah. Oleh itu, Baginda menegaskan perkara iman jangan diambil ringan, hendaklah dipupuk dan digilap selalu. Cara menggilapnya titah Baginda termasuklah memperkasa pendidikan agama dengan memastikan kesempurnaannya dari semua aspek. Pendidikan agama janganlah ia indah di atas kertas sahaja, tetapi hendaklah juga bagus pada amalinya, seperti cara belajar, jadual belajar, masa persekolahan, mata pelajaran, guru dan lain-lain. Ini semua sangat penting untuk menjamin keberkesanan pembelajaran. Bahkan mesti diambil kira juga kebajikan penuntut di dalam sekolah, seperti permakanan dan amali jasmani mereka. Kerana kedua-dua faktor ini juga menjadi penentu kepada kesihatan dan pertumbuhan. Ketiadaan keduanya atau jika kedua-dua itu diabaikan, tidakkah ini boleh mengundang risiko buruk kepada pertumbuhan penuntut? Kalau pertumbuhan lemah, maka pencapaian juga pastinya lemah. Mengenai dengan akidah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah negara mahu melahirkan ramai para ulama selaku tonggak untuk memelihara akidah. Akidah, tegas Baginda, amat perlu dipelihara untuk kebaikan bersama. Tanpa pemeliharaan, akidah boleh saja luntur dan lemah. Dalam usaha untuk memelihara akidah, selain melalui pendidikan, langkah memperkasa dakwah juga adalah mustahab. Kerana dakwah berperanan besar untuk menyuntik kesedaran beragama atau kesedaran berakidah. Sebab itu kalau dakwah lemah, maka akan lemah pula kesedaran ummah. Jadi pihak berkenaan hendaklah menjadikan pendidikan agama dan dakwah itu sebagai keutamaan, bukannya sebagai rutin semata-mata, tetapi keduanya memerlukan penumpuan serius untuk sentiasa diperkemas dan diperkasa. Isra' dan Mi'raj adalah satu anugerah yang besar selepas turunnya mukjizat kitab suci Al-Quran. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj terhimpun hikmah yang masih diamalkan oleh umat Islam sehingga hari ini dan hari kiamat, iaitu perintah mewajibkan solat atau sembahyang. Justru Isra' Mi'raj bukan sahaja peristiwa khusus kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ia dikongsikan dengan umat baginda. Kelebihan peristiwa Isra' Mi'raj tersebut menjadi intipati ceramah khas bertajuk Iman Teguh Akidah Kukuh dalam majlis sambutan Isra' Mi'raj peringkat negara pagi tadi. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri sambutan tersebut di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Keberangkatan Kebawah Duli Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1438 Hijrah. Yang Amat Mulia Pengeran Lele Cetria Saibun Najabah, Pengeran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengeran Jaya Negara Pengeran Haji Abu Bakar
Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara dan Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Perukai Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Berangkat sama Paduka Adinda dan Anakda ke bawah Duli Maha Mulia Dulan Teramat Mulia Perukai Seri Pengarah Perdana Wazir Sahibul Hima wal Waqar Pengarah Muda Muhammad Bolkiah, Dulan Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengarah Muda Haji Sofri Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengarah Muda Abdul Malik dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengarah Muda Abdul Wakil. Majlis bermula dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Awang Muhammad Saadun bin Suhaili, Johan Musabaqah Tilawatil Al-Quran Belia Kebangsaan, peringkat akhir tahun 2016. Menteri Hal Ehwal Ugama dalam Sembah Al-Waluan menggariskan kemurnian fahaman dan amalan berugama mustahak diteguhkan menerusi pendidikan formal dan tidak formal secara terkawal dari sebarang penyimpangan. Justru Kementerian Hal Ehwal Ugama akan meneruskan usaha menjayakan program-program pendidikan agama menerusi persekolahan sehingga ke pengajian tinggi, program dakwah dan takmir masjid. Masyarakat kita adalah masyarakat yang kuat dipengaruhi oleh fahaman dan amalan beragama. Ianya mewujudkan suasana beragama yang sangat kondusif bagi peningkatan ilmu dan amalan beragama. Maka disitulah letaknya cabaran kepada tenaga-tenaga yang berpendidikan agama dan juga yang berilmu agama untuk memastikan masyarakat yang dahagakan ilmu dan amalan keagamaan yang mantap itu akan sentiasa mendapat bimbingan ilmu dan amalan beragama menurut fahaman dan amalan yang lazim terpakai dan diikuti di negara ini. Awang Haji Muhammad Khairul Nazif bin Haji Awang Damin, penolong pensyarah Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, dalam ceramah khasnya yang bertajuk Iman Teguh Akidah Kukuh, antara lain menyentuh mengenai hikmah yang tersembunyi di sebalik perintah mendirikan solat. Kenapa istimewa para tamu Allah? Kami ungkapkan di sini sebelum masuk kepada kenapa istimewanya sembahyang ni. Bila mana kita ni tanyakan kepada diri kita ni, dalam bab salat sembahyang, adakah kita ni terdiri daripada 3 golongan ini? Yang pertamanya, golongan, contohnya hati kita ni tertanya-tanya, bilakah masuknya waktu salat? Menunggu masuk waktu salat zuhur. Selepas habis sembahyang zuhur, menunggu lagi sembahyang waktu asar. Cematulah seterusnya. Dan yang kedua para tamu Allah, bila mana kita ni sedang bersalat, kita ni merasakan ketenangan bila mana berhadapan tu Allah Azza wa Jal. Kita ni merasakan betapa kita ni walaupun pelbagai masalah ada dalam kehidupan kita ni, once kita ni mengangkat takbir Allahu Akbar, kita ni rasakan Masya Allah Tabarakallah, betapa tenangnya. Dan yang ketiga para tamu Allah, golongan orang-orang yang bertakwa selepas salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Muhammadin sallallahu Bagi memberkati majlis, doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Warham ummat nabiyyina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan 'ammah. Rabbana ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Selaras dengan tema sambutan Isra dan Mi'raj tahun ini, iman dan akidah merupakan tunjang dan asas yang terpenting dalam nadi kehidupan beragama setiap individu Muslim. Dengan iman dan akidah, hati dan keyakinan umat Islam akan terikat dengan satu kepercayaan dan keyakinan yang mantap untuk mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Bagi menyemarakkan sebutan Isra dan Mi'raj tahun ini, beberapa acara iringan disusun termasuk karnival mudahnya sembahyang.
Bersempena sambutan Isra' Mi'raj tahun ini, pameran dan jualan hasil pengusaha-pengusaha tempatan termasuk produk Brunei halal diadakan di Ruang Legar, Pusat Persidangan Antarabangsa. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan pameran tersebut. Lebih 20 buah petak pameran dan jualan disediakan yang disertai oleh para pengusaha dari Majlis Perundingan Mukim dan Kampung seluruh negara, syarikat-syarikat swasta dan agensi-agensi yang berkaitan seperti Bahagian Kawalan Makanan Halal BKMH, Pusat Promosi Kesihatan, Darussalam Enterprise Day, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei TAIB. Selain jualan produk halal tempatan, klinik Al-Fatihah dan klinik sembahyang juga disediakan untuk memberi peluang kepada orang ramai untuk pengunjung mentasmik bacaan surah Al-Fatihah. Klinik ini dikendalikan oleh Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, sementara menghalusi tata cara sembahyang dikendalikan oleh Jabatan Pengajian Islam. Keberangkatan baginda ini dihasrat akan dapat menyuntik semangat para pengusaha tempatan untuk terus berkecimpung dalam perusahaan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan sekaligus dapat menjana ekonomi negara. Pameran dan jualan ini dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Pengajian Islam dengan kerjasama Bahagian Kemajuan Syiar Islam. Melalui pameran dan jualan seumpama ini, ia dapat menyemarakkan dan mempelbagaikan acara sempena sambutan Isra' Mi'raj peringkat negara dan sebagai mekanisme untuk menjana kualiti dari segi permakanan halal dan pengurusan jual beli yang jujur serta amanah. Pameran dibukakan selama 3 hari, bermula hari ini dan dari pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Petang tadi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia bagi menghadiri Majlis Santapan Diraja bagi meraikan pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Malaysia yang ke-15 Sultan Muhammad ke-5. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihing Datuk Seri Maharaja Datuk Peruka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan. Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Sayyid. Berangkat ke hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ialah Paduka-Paduka Adinda dan Ananda Baginda Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Perdana Wazir Sahibul Himma wal Waqar Pengarah Muda Muhammad Bolkiah, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengarah Muda Haji Sofri Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengarah Muda Abdul Maling, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengarah Muda Abdul Wakil, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Anak Puteri Haja Masna, Ambassador Elash di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan. Juga menyembahkan selamat berangkat ialah Yang Amat Mulia Pengarah-Pengarah Kshatriya, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei, Pemangku Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam.
Pesawat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selamat mendarat di Pangkalan Tentera Udara Subang lewat petang tadi. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Pangkalan Tentera Udara Subang dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Wan Junaidi binti Tuanku Jaafar, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Malaysia. Juga menjunjung keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Awang Alaihuddin bin Pihin Orang Kaya di Gadung, Seri Lela Datuk Seri Utama Haji Awang Muhammad Taha, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya dijunjung menaiki kenderaan khas menuju ke sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur, tempat persemayaman di sepanjang keberangkatan. Sementara itu, dalam titah perutusan tahniah kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima bersempena dengan pertabalan Baginda selaku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-15, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berharap semoga pertalian persaudaraan dan hubungan kerjasama antara kedua-dua buah negara akan bertambah kukuh. Dalam perutusan tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haja Solihah binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, kerajaan dan rakyat negara Brunei Darussalam menyampaikan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima sempena dengan pertabalan Baginda menjadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-15 dan berharap semoga pertalian persaudaraan dan hubungan kerjasama yang erat lagi mesra yang sedia wujud dan terjalin selama ini di antara negara Brunei Darussalam dengan Malaysia akan bertambah kukuh dan berkembang di masa-masa akan datang demi kepentingan kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing. Pada mengakhiri titah perutusan tersebut, Baginda beserta dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haja Solihah berdoa ke hadran Allah Subhanahu Wa Taala semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima Yang di-Pertuan Agong Malaysia serta keluarga diraja sentiasa di dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku wakil pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat menghadiri istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-15 Sultan Muhammad Kelima. Istiadat berlangsung di Istana Negara Kuala Lumpur, Malaysia. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota di Istana Negara dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia selaku pengerusi jawatan kuasa khas dan isteri serta ahli-ahli jawatan kuasa yang lain sebelum dijunjung berangkat ke Dewan Seri Maharaja. Istiadat ini dihadiri Raja-Raja Melayu serta ahli-ahli kerabat diraja Malaysia.
dan juga tuan-tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kabinet, Menteri-Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri, Wakil Negara Asing dan tetamu kehormat dari dalam dan luar negara Malaysia bersama dengan isteri masing-masing. Istiadat pertabalan dimulakan dengan keberangkatan masuk ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad Khalima ke Balairong Seri diiringi oleh Datuk Maharaja Lela beserta Panglima-Panglima yang membawa cogan alam dan cogan agama, kedua-duanya tongkat perak yang merupakan sebahagian alat kebesaran diraja dan lambang kebesaran kerajaan Malaysia. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad Khalima, Sultan Kelantan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-15 bagi tempoh 5 tahun pada mesyuarat khas Majlis Raja-Raja Malaysia pada bulan Oktober 2016. Baginda menggantikan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Muqtasimu Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah yang tamat tempoh pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-14 pada bulan Disember 2016. Perlembagaan negara serta memelihara dengan sempurna setiap masa agama Islam dan berdiri teguh di atas pemerintahan yang adil dan aman dalam negara. Acara pertabalan ini menandakan acara secara resminya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Khalima memegang tampuk pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15. بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad Khalima diputerakan pada 6 Oktober 1969 di Istana Batu, Kota Baru, Kelantan. Baginda menaiki tahta sebagai Sultan Kelantan yang ke-29 pada 13 September 2010. Sebelum dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15, ke bawah Duli Yang Maha Mulia merupakan timbalan Yang di-Pertuan Agong ke-14 sejak 13 Disember 2011. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah berkenan berangkat meninggalkan Kuala Lumpur, Malaysia petang tadi setelah menghadiri istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-15 Sultan Muhammad Khalima. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Bagan Pihin Khatim Datuk Peruka Wang Haji Hamidun bin Bagan Pihin Seraja Khatim Datuk Peruka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Pangkalan Tentera Udara Subang bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Dulan Teramat Mulia ialah Yang Berbahagia Datuk Kamilan Maksum, Ketua Protokol Malaysia. Juga menyembahkan selamat berangkat ialah Tuan Yang Terutama Datuk Peruka Haji Awang Alaihuddin bin Pihin Orang Kaya di Gadung Sri Lela Datuk Seri Utama Haji Awang Muhammad Taha, Pesurgai Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia dan isteri serta pegawai-pegawai daripada Pejabat Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di Kuala Lumpur. Sepanjang 20 tahun yang lalu, negara berjaya mengekalkan liputan imunisasi kebangsaan sehingga hampir 100%. Penjelasan ini dihuraikan dalam perutusan sempena Minggu Imunisasi Serantau Pasifik Barat. Teruskan bersama berita perdana.
Kementerian Kesihatan meraihkan Minggu Imunisasi Serantau Pasifik Barat 2017 dengan tema Vaksinasi Peranan Semua Lindungi Anak-anak dan Komuniti Kita. Ia diraihkan dari 24 hingga 30 April ini dan ia bertujuan untuk mempromosi dan meningkatkan kesedaran mengenai penggunaan vaksin bagi melindungi semua peringkat umur daripada sebarang penyakit. Menurut Menteri Kesihatan, vaksinasi terbukti menyelamatkan berjuta-juta nyawa dan dikenal pasti secara meluas sebagai salah satu pencegah yang paling berkesan. Dalam perutusan sempena Minggu Imunisasi Serantau 2017, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi berkata, imunisasi ketika ini mencegah kira-kira 2 hingga 3 juta kematian setiap tahun. Yang Berhormat menjelaskan hari ini masih terdapat 19.4 juta kanak-kanak di dunia yang belum divaksinasi dan tidak mencukupi vaksinasi. Penyuntikan rutin vaksin bagi kanak-kanak bukan sahaja melindungi mereka, malahan mencegah penyakit yang mengancam nyawa. Di samping itu, ia juga memberikan titik penting bagi penjagaan kesihatan peringkat awal untuk setiap kanak-kanak. Negara, jelas Menteri Kesihatan, sungguh bertuah kerana sejak 20 tahun lalu terus mengekalkan liputan hampir 100% imunisasi tahunan menerusi program imunisasi kanak-kanak kebangsaan untuk kanak-kanak yang berumur sehingga 5 tahun. Tambah Menteri Kesihatan, negara diisytiharkan bebas daripada penyakit seperti polio dan sindrom rubella. Selaras dengan keutamaan strategik Kementerian Kesihatan ke arah memupuk kehidupan sihat, semua peringkat masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan sama-sama berperanan untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit. Peranan iman menjadi penentu kepada kedudukan seseorang di sisi Allah. Dalam zaman yang mencabar ini, keimanan terhadap Allah adalah sangat penting. Justru jika ada iman, hati seseorang itu pasti tidak akan sewenang-wenang untuk melakukan perkara-perkara buruk yang menyalahi agama. Menurut beberapa orang belia yang ditemu bual RTB, usaha untuk memelihara akidah bukan sahaja melalui pendidikan, bahkan langkah memperkasa dakwah juga mustahak. Kita ni perlu ada disiplin diri. Disiplin diri amat penting di dalam meningkatkan iman kita ni, dan mudah-mudahan juga kita ni sebagai seorang Muslim mampu meningkatkannya dengan menerapkan nilai-nilai murni serta seperti yang saya katakan tadi, meningkatkan disiplin diri. Sebab dakwah ni orang ramai boleh menerima ilmu. Bila mana menerima ilmu daripada asas dakwah ni, maka kita ni punya umat ni akan menjadi lebih kuat, akan menjadi lebih mantap. Dan ini yang kita ni mahu gagasan ke bawah duli yang maha mulia untuk menjadikan Brunei ni negara zikir. Jadi kenapa pentingnya dakwah ni? Kita ni mestilah keluar berdakwah, dan apa yang kita ni dapat daripada dakwah ni kita ni pelajari sama-sama. Kerana apa? Untuk menyatukan ummah kita ni, especially terutamanya di Brunei Darussalam ni, untuk menjadi ummah yang Nabi Muhammad SAW yang mantap dan juga yang kuat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sentiasalah kita ni untuk menjaga solat kita ni, kerana bila mana kita ni menjaga solat kita ni, insya-Allah kita ni cuba untuk mendisiplinkan diri kita ni dan untuk sentiasa menambah lagi keimanan dan ketakwaan kita ni, insya-Allah. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardu ain, terutama sekali itu yang dimantapkan, kerana itu adalah asas dan didokong oleh ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardu kifayah, demi menjadikan seorang itu sebagai Muslim yang berjati diri, mempunyai keimanan dan saksiah yang mantap. Acara jualan hasil usahawan tempatan termasuk produk Brunei halal sempena sambutan Isra dan Miraj adalah untuk menyamarang dan mempelbagaikan sambutan. Ia juga sebagai mekanisme untuk menjana kualiti dari segi permakanan halal dan pengurusan jual beli yang jujur dan amanah. Agensi-agensi yang berkepentingan seperti Bahagian Kawalan Makanan Halal, Pusat Promosi Kesihatan, Darussalam Enterprise Day dan institusi-institusi perbankan turut serta bagi meningkatkan kesedaran masyarakat setempat mengenai dengan kemudahan-kemudahan dan perkhidmatan dalam pembangunan ekonomi negara.
Hari ini kami mempamerkan kira proses mendapatkan seal halal dan permit halal. Dengan itu juga kira mempromosikan lagi macam mana mendapatkan seal halal sama permit halal ni. So di sini kami ada memamerkan apa-apa piawaian sama standard-standard kami dan juga kehendak-kehendak dan syarat-syarat untuk mendapatkan seal halal dan juga permit halal. So in the way juga kami mau meningkatkan lagi awareness lah kira untuk cara mana-mana restoran yang sudah ada dapat seal halal, kilang-kilang sudah permit halal dan di sini kami menunjukkan ia punya jumlah dan sebagainya. Selain itu, jualan juga mengetengahkan produk halal tempatan hasil Majlis Perundingan Mukim dan Kampung dari keempat-empat daerah bertujuan untuk menjana minda pengusaha-pengusaha industri kecil dan sederhana IKS dan peniaga-peniaga tempatan bagi menyahut titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam sama-sama membantu mempelbagaikan ekonomi negara yang mantap dan berdaya tahan. Bisamba menyediakan dan mempertengahkan iaitu produk keripik pisang dan agar-agar kering. Ini adalah untuk menyaut seruannya itu sempena isyarat mihraj yang Amani menyediakan busana untuk kaum lelaki, kaum Adam yang ingin berketerampilan segak, smart, bergaya dan selesa, terutama bagi mereka yang selalu mengadakan aktiviti sebentar di outdoor, sebentar indoor. Jadi produk yang kami ketengahkan ini merupakan pakaian lelaki yang sangat-sangat selesa yang boleh dipakai outdoor dan indoor dalam waktu sehari itulah. Sangat versatile. Jadi kami mengeluarkan produk iaitu Bin Sahdin Collection yang berhubung kait dengan kurta dan juga jubah dan juga baju cerah Melayu. Especially untuk Ramadan yang akan datang dan juga untuk hari raya lah yang akan datang ni. Jualan di Hasrat memberi impak yang besar dan positif dalam dunia usahawan bagi membantu menjana ekonomi negara berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sukan motocross. Peserta dari negara Brunei Darussalam, Haji Jamil Haji Abdul Karim telah memerangi tempat kedua kategori MX Veteran Borneo Motocross Series Sarawak 2017. Perlumbaan 2 hari di litar motocross Serikan Pekan Bau Sarawak itu berakhir kemarin. Hampir 100 orang pelumba dari Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam menyertai kejohanan tersebut yang terbahagi kepada 3 kategori. Kategori MX1 dan MX2 dikuasai oleh peserta dari Indonesia, manakala peserta dari Sarawak memenangi tempat pertama dan ketiga dalam kategori MX Veteran. Selain Haji Jamil Haji Abdul Karim, seorang lagi peserta Brunei Muhammad Shah Rizam Haji Tamid menduduki tempat kelima dalam acara Open Motocross.